Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan sikit tentang ubat cuci usus. Okay. Wujud ke ubat cuci usus dekat dunia ni? Betul ke ada ubat cuci usus? Ubat yang boleh cuci usus kita? Kalau nak tahu, kita tunggu selepas ini. Bila kita makan, makanan akan masuk ikut mulut kita, pergi ke salur esophagus, salur pemakanan, pergi ke perut, masuk ke usus kecil dan lepas itu masuk ke usus besar. So, usus besar ni memang Allah dah jadikan keistimewaannya untuk menyerap air dan juga melakukan pertukaran elektrolit pada usus besar. So, usus besar lah yang akan menentukan najis itu keras atau lembut. Dalam istilah perubatan, tidak ada usus bersih atau kotor. Okey, sebab usus besar kita memang kotor. Sebab memang dalam usus besar kita memang ada najis. Mustahil seseorang manusia tu tak ada najis. Okey, mustahil tak kotor. Sebab memang dalam usus manusia ni ada najis. Kalau tak ada najis tu maksudnya dia tu malaikat ke? Okey, jadi istilah tu memang tak ada langsung dalam perubatan. Yang kita ada istilahnya hanya usus tu normal atau tidak. Tidak tu maksudnya berpenyakit. Kalau berpenyakit tu maksud contohnya usus dia ada jangkit tangkuman, kita panggil colitis, ada luka ataupun ada ketumbuhan. Itu berpenyakit. Maksudnya tidak normal. So kalau kita tengok produk-produk kat luar, bila dia promosi, dia tunjukkan dalam gambar tu, gambar teropon atau skop tu menunjukkan najis banyak. Sebenarnya itu normal sebab memang dalam manusia ada najis. So, yang masa kita teropon tu, kita bukan tengok najis tu. Yang kita teropon tu, kita tengok dinding-dinding usus. Kita panggil mukosa. Dinding pada usus tu. Itu yang kita tengok. Kita bukan tengok najis dia, kita tengok usus. So, biasanya ubat cuci usus ni kita gunakan untuk cuci usus sebelum teropon ataupun kolonoskopi sehari sebelum buat prosedur. Ada juga kita bagi tu sebelum buat operation yang berkaitan dengan usus. So kita bagi obat usus untuk buang segala najis dia supaya masa kita teropon tu tak ada sudah najis. Bila tak ada najis, bila kita masukkan kamera ke dalam, so kita akan nampak dinding-dinding tu adakah normal atau tidak. Okey. Kalau tidak, mungkin ada jangkit tangkuman, mungkin ada ketumbuhan. Jadi rawatan untuk usus tu bergantung kepada apa yang kita nampak masa kita teropong itu. Jadi saya harap kat luar sana mesti faham apa itu usus kotor atau bersih. Sebab tak ada istilah tu. Yang ada cuma usus itu normal atau tidak sahaja. Okey, ini adalah salah satu bukan sebenarnya, ubat yang doktor digunakan untuk cuci usus. Okey, kita bagi ubat ni biasanya sebelum kita nak teropon, sehari sebelum. Okey, sehari sebelum ubat ni biasanya kita akan campur dengan air, pesakit akan minum, lepas minum tu dia akan berak-berak untuk keluar semua najis-najis. Okey, biasanya kalau jenis ni biasanya kita akan bagi 3 paket lah, 3 paket sehari sebelum tu, biasanya pukul 6 sekali, pukul 8 malam sekali dan pukul 10 sekali. So lepas tu semua apa-apa najis-najis dalam usus besar biasanya 90% tu ke 95% akan keluar. Jadi masa kita teropong keesokan harinya tu biasanya kita akan lihat dinding-dinding usus tu. So kita akan tahu penyakit dia apa berdasarkan apa yang kita teropon. Kesimpulannya, kalau individu itu tidak ada tanda-tanda masalah buang air, mereka ini tak perlu makan ubat untuk cuci usus ke apa, untuk sihatkan usus semua. Tak perlu. Sebab Allah dah jadikan usus tu untuk sistem pencernaan makanan kita. Jadi ubat-ubat, suplemen semua itu tidak perlu. Okey. Nasihat saya cuma jaga pemakanan. Satu, minum air banyak-banyak supaya najis tu tidak sembelit. Kedua,
banyakkan fiber dalam makanan. Contoh macam banyakkan buah-buahan atau sayur-sayuran. Ketiga, elakkan makanan yang daging merah. Okey, daging merah macam daging lembu ke, ataupun makanan yang diproses. Sebab makanan-makanan ini boleh menyebabkan risiko kanser usus. Dan akhir sekali, saya nasihatkan pesakit pada individu walaupun tiada tanda-tanda masalah buang air, saya sarankan individu yang berumur 50 ke atas mendapat saringan ataupun membuat saringan kanser usus besar, okey, di mana-mana klinik ataupun hospital. Kerana apa? Kerana walaupun individu yang berumur 50 ke atas tiada tanda-tanda masalah buang air, tapi kadang-kadang ada juga pesakit-pesakit itu yang mempunyai masalah polip ataupun kita panggil ketumbuhan kecil. Dia bukan kanser lagi, tapi lama-lama kalau polip itu tidak dibuang, dia akan menyebabkan kanser. Jadi kalau kita dapat detect atau kesan pada peringkat awal dan polip itu masih kecil, kita boleh buang masa membuat kolonoskopi. Masa tuapon tu kita boleh buang dan kita boleh menghalang daripada pembentukan polip itu menjadi kanser. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.